أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah. Kita berada pada ayat yang ke-166. Kalau tak silap saya 166. Ayat yang atas tu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Itu ayat 165. Kita dah lihat sebahagian daripada ayat di atas yang menceritakan bagaimana keadaan sebahagian daripada manusia yang Allah Ta'ala mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan setengah daripada manusia kafir itu mereka yang ambil daripada lain Allah. Mereka mengambil patung berhala dan mereka jadikan patung-patung itu sebagai sembahan mereka, dan mereka menganggap itu adalah Tuhan mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengasihi patung-patung tersebut, mereka mengagungkan patung-patung tersebut sebagaimana orang-orang yang beriman kasih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan selepas daripada itu perihal orang-orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan bermula segala orang yang beriman itu sangat kasih bagi Allah Taala lebih daripada kasih orang kafir bagi asnam, bagi berhala mereka. Kerana orang mukmin tiada berpaling daripada Allah, tiada berpaling maknanya tidak pernah meninggalkan Allah Ta'ala sama sekali. Dan orang kafir berlawanan dengan orang kafir, orang mukmin. Adapun orang kafir berpaling kepada Allah, berhadap pada Allah Ta'ala ni hanya pada waktu tertentu sahaja, hanya waktu kesusahan sahaja. Kemudian sambungannya kita nak lihat pada malam ini, Allah Ta'ala sebut walau yaral ladzina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, yakni kafir, kerana kezaliman, kerana kafir itu adalah sebesar-besar kezaliman. Sebab tu dia kata zalim iaitu kafir. Sebab dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang amat besar. So maknanya kafir ni adalah satu kezaliman seseorang pada diri dia sendiri. Baik, dalam ayat ni, dalam ayat walau yaral ladzina zalamu ni dia panggil ayat yang berbentuk andai. Andai ataupun dalam istilah
dalam istilah kitab dipanggil fardu taqdir. Fardu taqdir maknanya kita buat andaian lah. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah gitu. Andai kata orang-orang zalim ni melihat, andai melihat oleh segala mereka yang zalim, yakni kafir. Allah Ta'ala guna perkataan yara ni dengan makna ya'lam, bukan tengoklah. Bukan tengok, tapi dengan makna tahulah, sebab kita belum sampai ke akhirat lagi. Idh yarawnal azab, azab ni bila boleh tengoknya? Di akhirat lah baru boleh tengok azab tu macam mana. Mati baru kita boleh tengok macam mana azab yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang kafir, bagi orang yang zalim. Tapi Allah Ta'ala guna di sini perkataan yara, perkataan seolah-olah mereka ni tengok. Jadi kalau mereka ni yang buat zalim ni, sama ada zalim tu zalim kafir, secara khususnya ayat ni cerita tentang kezaliman yang berbentuk kekufuran tu lah. Boleh juga kalau kita nak ambil secara umumnya, zalim menzalimi diri sendiri. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang dah Muslim ni kadang-kadang ada juga menzalimi diri sendiri. Andai kita katakan mereka ini melihat azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, itu lihat dengan makna tahu, yara dengan makna ya'lam. Sebagaimana hadis yang Nabi sebutlah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah oleh kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Hadis ni tuju kepada para sahabat, sesuailah sebab para sahabat sezaman dengan Rasulullah. Jadi para sahabat orang yang melihatlah bagaimana cara Nabi sembahyang, macam mana qiyam Nabi, macam mana rukuk Nabi, macam mana bacaan Nabi, macam mana Nabi menegur orang yang musii'us salat, orang yang melakukan kesalahan dalam salat. Berkali-kali Nabi panggil, bagi tahu kepada dia, engkau tak sembahyang lagi. Nabi suruh ulang sembahyang. Dia pergi ulang kali yang kedua, Nabi panggil lagi. Nabi kata, mu belum sembahyang lagi, pergi sembahyang semula. Itu Nabi memperbetulkan, sama ada Nabi memperbetulkan para sahabat salat ataupun sahabat sendiri tengok macam mana Nabi salat. Itu sesuai dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Habis itu bagi orang yang datang kemudian macam kita yang tak pernah tengok Nabi sembahyang, maka ulama kata bagi kita ni maknanya kama ra'aitumuni usalli itu dengan makna kama alimtumuni usalli, sebagaimana kamu tahu. Maknanya bila sebut tahu, alim maknanya melalui ilmu, kena mengaji macam mana cara nak mendirikan solat, barulah kita reti. Itulah cara yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan solat tu. Itulah cara yang diceritakan oleh para sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, sehinggalah sampai kepada kita hari ni yang kita duk baca tu. Solat Nabi-nya begini, rukuknya begini, qiyamnya begini, kemudian ada tamakninahnya dan sebagainya tu. Itu adalah ilmu yang kita dapat daripada peninggalan para ulama yang asalnya mereka melihat baginda Nabi SAW sendiri, bagaimana Nabi solat. Cuma saya nak sebut sininya ialah yara ni dengan makna ya'lam. Bukan maknanya mereka dah melihat azab siksa, tidak, tapi maknanya mereka tahu melalui kitab-kitab samawi menceritakan bagaimana Allah Ta'ala sediakan siksa bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menzalimi diri sendiri ni. Baik. Walau yaral ladzina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, yakni yang kafir tu, idh yarawnal azaba, ketika melihat mereka itu akan azab neraka, annal quwwata lillahi jami'a, bahawasanya kekuatan akhirat dan kemenangan itu bagi Allah sekaliannya, wa annallaha syadidul azab, dan bahawasanya Allah Ta'ala sangat-sangat azab. Maka
setelah dia kata andai fardu takdirnya, andai mereka ni tengok azab, andai mereka ni tahu bahawa kekuatan tu semuanya adalah milik Allah, kemenangan itu adalah hak milik Allah Ta'ala di akhirat, dan di akhirat sana disediakan azab yang sangat-sangat dahsyat, maka jawab dia duduk bawah tu, jawab dia nescaya. Tu nescaya tu dipanggil jawab kepada lau. Nescaya tu jawab kepada lau, 3 daripada bawah. Nescaya tu tak ada dalam ayat Quran, tak ada, dipanggil jawab lau mahdhuf, dipanggil jawab kepada lau, walau yaral ladzina zalamu tu. Kalaulah mereka ni orang-orang yang zalim, yang kafir ni tengok azab sendiri, tahu sebenar-benar tahu bahawa kekuatan kemenangan itu hanya hak Allah Ta'ala, seksanya sangat-sangat dahsyat, nescaya jawab kepada lau, tiada diambil mereka itu daripada lain Allah disembah perbuat Tuhan. Tak ada orang akan buat gitu. Tak akan ada lah orang yang akan kufur pada Allah Ta'ala. Tak akan ada orang yang engkar pada Allah Ta'ala. Yang ada sekarang ni sebabnya azab tu tak nampak. Sebab tak nampak azab seksa api neraka tu. Walaupun kitab-kitab samawi duk cerita, walaupun kitab Taurat cerita, kitab Injil kita cerita, kitab Al-Quran yang kita duk baca sehari-hari tu pun banyak sangat ayat-ayat cerita tentang akhirat, macam mana seksa-seksanya, tapi sebab tak nampak bukan nampak dengan mata kepala, sebab memang tak nampak selagi mana tak berlaku kiamat. Habis tu nampak dengan apa? Nampak melalui ilmu. Nampak melalui ilmu. Kenapa orang mukmin boleh duduk bertekun dalam beribadat pada Allah Ta'ala? Adakah mereka nampak? Tak nampak juga. Tapi kenapa orang mukmin ni tak berpaling daripada Allah Ta'ala? Ayat atas tu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah tu. Kenapa orang mukmin ni sangat-sangat kasih pada Allah Ta'ala? Kalau nak tengok kasih orang mukmin membesar, mengagungkan Allah Ta'ala, tengok dalam semayang. Bila takbir saja Allahu Akbar, jawab dia orang mukmin yang dalam semayang tu nak bergerak sikit pun jaga. Tu tengok kita sendiri. Kalau nak bergerak 3 kali tu pusing. Takut apa? Takut batal semayang kita. Jaganya kita syariat solat yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Janji nak bagi syurga, tengok dah ke syurga? Tak tengok lagi. Tak semayang, janji neraka, nampak dah ke neraka? Tak nampak lagi. Habis tu tahu daripada mana? Tu kata ilmu. Beza orang mukmin dengan orang kafir ni, orang mukmin kenapa dia junjung sungguh-sungguh perintah Allah Ta'ala, walaupun dia pun sama dengan orang kafir tak pernah tengok juga, seolah-olah macam dia nampak melalui ilmu, melalui pandangan mata hati dia nampak seolah-olah ada neraka yang Allah Ta'ala janji, ada syurga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji. Jadi sebab itulah dia tekung duduk dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Orang tak suka pun dia suka. Orang tak mari mengaji, dia mari mengaji. Orang suka mengaji, dia apa? Orang tak suka mengaji, dia suka mengaji. Orang tak suka baca Quran, dia suka baca Quran. Orang tak suka berzikir, dia suka berzikir. Dia cari ruang masa dia untuk penuhkan dengan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia percaya apa yang ada dalam Quran tu seolah-olah dia nampak dah dengan mata kepala dia. Ada orang kafir tak? Orang kafir tak seolah-olah macam dia nak tengok dengan mata kepala dia sendiri, tapi kalau tengok pun tak beriman juga mereka ni. Depan nanti Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang berikutnya. Baik, jadi ayat ni sebut tentang jawab dia lah, nescaya tiada diambil mereka itu, yakni mereka yang zalim tu, daripada lain Allah disembah perbuat Tuhan. Nescaya kalau semua manusia boleh tengoklah, jawab dia tak akan ada lah yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Baik, ayat berikutnya Allah Ta'ala cerita macam mana keadaan di akhirat nanti, pakak lepas diri belaka. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika melepas diri oleh segala mereka kepala-kepala ni maknanya ketua-ketua
yang diikut daripada segala mereka yang mengikut, yakni pengikut. Erti ayat ini, ingkar mereka itu kafir yang menyesat akan yang sesat mereka itu yang mengikut jadi sesat. Apa benda yang nak cerita tahu? Baik, ayat dia, tengok ayat. Ketika melepas diri, kadang-kadang bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa terjemah. Dia terjemah, dia nak ikut betul-betul bahasa Arab yang ada. Ketika melepas diri oleh segala mereka, yakni kepala-kepala yang diikut, yakni ketua-ketua yang diikut tu, daripada segala mereka yang mengikut, yakni pengikut. Nanti di antara benda yang akan berlaku di akhirat ni, Allah Ta'ala cerita ni benda nak berlaku di akhirat ni. Antara benda yang akan berlaku di akhirat nanti ialah kumpulan ketua, kumpulan yang diikut, maknanya ketua akan berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Maknanya kalau kita jadi ketua, kita bawa rakyat kita ni kepada kesesatan. Contoh, kita ketua keluarga, bawa anak beranak kita, ahli keluarga kita kepada jalan tak kenal Tuhan. Contoh, maka di akhirat nanti ketua keluarga tu akan berlepas diri, tak tanggungjawab dia. Bahkan dia tak mengaku bahawa akulah punca kamu ni semua sesat. Tu benda yang akan berlaku. Sebab tu beringat nak pilih ketua. Beringat nak pilih apa? Nak pilih, kalau dalam keluarga kan nak pilih imam lah. Nak pilih imam dalam keluarga kita, kena pilih imam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau peringkat pemimpin kan, maknanya betul-betul kena pilih pemimpin yang membawa manusia, rakyat jelata ni kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita ikut pemimpin yang tak bawa kita kepada Allah Ta'ala, maka tunggu di akhirat nanti mereka akan berlepas diri. Ni Allah Ta'ala cerita ni, bukan saya cerita ni. Selagi tuan-tuan kata ustaz masuk cerita politik pula, dah tak masuk politik mana-mana. Cerita suasana Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Antara benda yang akan berlaku di akhirat ialah ketua akan lari daripada rakyat dia. Aku tak bertanggungjawab siapa suruh mu makan rasuah, aku tak suruh makan rasuah. Ibarat kata gitu. Padahal dialah kepala pemakan rasuah. Contoh, dialah kepala penipu, dialah kepala penyangat, katakanlah. Tapi di akhirat nanti masing-masing nak berlepas diri. Ketua akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia. Maka dia kata, ma adlalnakum, mana ada pernah kami menyesatkan kamu ketika di dunia dulu. Sebab dia risaulah, dia sesat tu satu benda besar, dah salah. Dia menyesatkan orang lain pula, tu satu benda lain pula. 2-3 kali kesalahan yang dibuat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri sesat tu salah dah, lepas tu dia menyesatkan orang lain pula. Tengoklah pula rakyat, berapa orang di bawah dia tu yang dia sesatkan. Maknanya banyak sangat kesilapan dan dosa kezaliman yang dia buat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia nak lari sangat tu. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah Ta'ala cerita, fa idza ja'atis sakhah, bila mari pekikan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Setelah mati semua, pekik yang kedua, tiup yang kedua tu bangkit. Waktu bangkit tu, fa idza ja'atis sakhah, kata Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari tu semua pakat lari. Seorang itu akan lari daripada saudaranya, min akhi wa ummihi wa abi, daripada maknya, daripada ayahnya, wa sahibatihi wa bani, daripada teman hidupnya. Kalau kita tok laki, bini kita lari. Kalau kita bini, tok laki kita lari. Kemudian wa sahibatihi wa bani, dan anak-anak pun lari. Semua pakat lari tu sebab apa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Sebab masing-masing pakat takut orang lain dakwa diri dia. Ayah takut anak dakwa, takut suami dakwa. Kalau suami takut bini dakwa, kalau bini takut suami dakwa,
Kalau anak pula takut ayah kau ataupun mak dakwa. Kalau kita sebagai ayah takut anak-anak dakwa kita. Tu dakwa mendakwa itulah menyebabkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan apa? Dengan hamim ni. Dengan hamim. Hamim ni maknanya kawan karib. Kawan yang paling akrab dengan kita, orang Arab panggil hamim. Su'ila anil hamim. Ada sahabat tanya tentang hamim. Kalau di dunia ni kita ibarat dengan hamim ni seperti bayang lah. Orang yang berkawan karib ni, mana ada si A, si B yang kawan karib dia tu mesti ada. A dengan B ni ibarat B tu bayang kepada A lah. Tu digelar sebagai hamim. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaan hamim di akhirat nanti? Nabi kata, bila ditanya adakah seorang hamim tu akan ingat kepada hamimnya, adakah seorang sahabat karib ni akan ingat kepada sahabat karibnya di akhirat? Nabi kata ada 3 tempat seorang itu tak akan ingat pada sesiapa pun. 3 tempat ni walaupun dia bersahabat atas dunia dulu sekarib mana pun. Maknanya kalau kita sekarib-karib kan, maknanya mak dan ayah orang paling dekat dengan kita, anak bini kita orang yang paling dekat dengan kita, adik-beradik kita, pasangan hidup kita, itu orang yang paling akrab dengan kita. Nabi kata 3 tempat ni tak ada seorang pun peduli dengan orang lain. Satu, Nabi kata ketika berada di mizan. Saat berada di mizan, saat berada di timbangan, maka pada masa tu dia tak peduli pada siapa dah, tak ingat pada sesiapa dah, sehinggalah dia melihat mizan dia lebih berat pada amal soleh berbanding dengan amal yang jahat. Barulah dia rasa lega, ingat pada kawan-kawan dia. Begitu juga kata Nabi, orang ni dia tak akan ingat pada sesiapa pun indas sirat. Bila dia duduk di titian sirat, dia akan ingat kepada kawan karib dia ataupun orang yang paling akrab dengan dia ketika di dunia. Bila mana dia melepasi titian sirat tu, barulah dia cari kawan-kawan dia. Kalau tidak duduk kalut situ, duduk fikir diri masing-masing. Kemudian Nabi kata yang satu lagi ialah indas suhuf, ketika nak diberi suratan amal tu. Dia duduk tunggu nak tengok suratan amal dia tu nak mari kat mana, ashabul yamin ke ashabul shimal, ataupun min wara'a dhahri, ataupun mari kat belakang. Yang tu membimbangkan dia sampai tahap dia tak peduli pada sesiapa pun. Tapi bila mari suratan amal daripada ashabul yamin, maknanya daripada pihak kanan, maka pada masa tu barulah dia lega, dia teringat kepada sahabat-sahabat dia yang lain lagi. Teman hidup dia, anak bini dia, barulah dia mikir. Baik, tu Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang lain. Di sini Allah Ta'ala cerita orang yang jadi ketua akan berlepas diri daripada orang yang ikut dia. Dia tak mengaku bahawa dialah yang membawa orang tersebut kepada jalan yang salah. Tu bahaya jadi ketua. Bila jadi orang muqtadan bih, sangat-sangat bahaya. Sebab kita ni orang ikut, orang ikutan. Bila kita meninggal, orang duk buat apa yang kita tinggalkan. Kalau benda baik, kita boleh pahala. Kalau benda yang tak baik, jawab dia kita boleh dosa. Walaupun kita mati dah. Tu Bapa selalu pesan tu, orang yang muqtadan bih. Sebab tu orang kalau mikir bab muqtadan bih ni nak mengajar takut. Tapi sebab tak mikir bab muqtadan bih, mikir berapa puluh ringgit boleh dapat. Bila mikir tu sedap ada apa-apa lah. Boleh RM50, RM100, RM200, lega dia tu. Boleh makan apa? Boleh makan kari kambing pula dia kata hujung minggu ni. Tapi kalau dia mikir dia ni orang yang muqtadan bih, orang ikut dia, maka dia takut. Sebab apa? Nanti orang dakwa dia di akhirat. Ustaz dulu cerita ni, saya dia ikut ni. Ustaz dulu ajar ni, saya duk amal ni. Bila begitu, maka nak lepas diri sendiri pun payah dah. Apatah lagi ada orang datang dakwa kita, ibarat nak orang duk tarik kaki kita lah. Kita nak melangkah pergi ke tempat yang lebih selamat dah, tapi ada orang mari tarik. Ustaz, saya tak lepas lagi ni. Ustaz dulu ajar saya ni ajaran sekian-sekian ni. Maka tolong saya dulu.
Maka orang yang mikir begitu tak berani nak jadi orang, nak jadi apa, nak jadi ketua dan sebagainya lah. Tu muqtadan bih. Baik. Kalau babo dia bagi contoh mudah, dia kata contoh TV ya, dia kata. Contoh TV ya. TV ni dia kata benda harus. Benda harus TV ni. TV tu sendiri, zat TV tu sendiri tak salah. Sebab dia benda-benda yang diharuskan. Dan harus ni dia tidak hukum. Bila benda harus, maka dia boleh bertukar. Jadi haram pun boleh, jadi apa? Jadi makruh pun boleh, jadi sunat pun boleh, jadi wajib pun boleh. Supaya air ni harus hukum dia. Tapi kalau doktor kata awak kalau minum air mineral mati, haram minum. Jawab dia tak boleh minum air mineral ni. Kena minum air apa? Kena minum air yang doktor sarankan. Apa? Katakanlah doktor kata awak kena minum air susu je. Jangan minum air lain. Jawab dia, air lain tu haram bagi kita, tidak haram bagi orang lain. Haram bagi kita. Tapi kalau dalam keadaan tak ada apa-apa, haruslah kita minum. Tak apa, tak minum pun tak ada masalah. Begitulah ibaratnya TV ni benda harus. Tapi beringat bila kita jadi orang muqtadan bih. Orang pergi rumah tok guru, tengok rumah tok guru, masuk rumah tok guru, duduk di sofa, TV macam pawagam besar. TV macam pawagam besar. Orang pergi tu dia tengok walaupun dia tak sebut pasal TV, tapi dalam hati dia besar TV rumah tok guru. Orang yang pergi tu orang yang tak reti. Dia kira dengan cara mikir dia, mesti tok guru tengok cerita sebagaimana kita tengok cerita. Padahal tok guru tak tengok cerita supaya kita tengok cerita. Dia tengok cerita-cerita tertentu, benda-benda tertentu dalam TV yang tak diharamkan oleh agama. Tapi orang yang gitu dia pukul rata dah. Rumah tok guru aku pergi, di ruang tamu dia saja TV saiz 32 inci contoh. Saiz 32 inci dah dia kata. Kemudian bila aku pergi ke bilik dia pula ada TV juga dia kata. Aku masuk tandas dia ada TV juga. TV boleh dia tu. Orang jahil pakak beli TV belaka. Sebab apa? Sandar kepada perbuatan tok guru beli TV. Sebab tu bapa yang kata, bila kita jadi orang muqtadan bih, kita kena cerita betul-betul apa yang kita buat, apa yang ada di rumah kita. Cerita betul-betul. Rumah saya memang ada TV, tapi TV rumah saya tak tengok cerita yang bukan-bukan. Hanya tengok benda-benda yang tertentu saja. Maknanya kalau tuan-tuan nak ikut beli TV, belilah, tak ada masalah. Besar lagi daripada yang saya beli pun tak apa. Tapi tengok sebagaimana saya tengok. Lepas lagi tau. Selamat lagi tau. Dia tengok juga benda yang tak boleh tengok, dia tengok juga. Kita tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab kita pendidik dah, kita cerita dah. Tapi kalau kita tak cerita, jawab dia orang bersandar pada kita. Orang awam ni, dia punya sandaran dia adalah kepada orang alim. Kita orang awam ni, tempat dalil kita mana? Mufti lah. Tak perlu disebut dalil mana daripada Quran mana, hadis mana, tak faham-faham pun. Ada seorang syekh anak murid dia dalam satu majlis minta apa? Satu majlis bacaan hadis. Majlis bacaan hadis. Syekh tak sebut hadis ni ambil daripada mana. Maknanya tak sebut sanad lah. Hanya baca hadis. Biasalah majlis baca hadis kan, untuk ambil pengajaran. Kita tak bacalah sanad dia. Tapi kalau ikut kaedah pembacaan hadis ulama hadis, maka dia bacalah sanad-sanad tu. Tu metod ulama hadis. Ini metod kita, metod pengajian untuk faham. Jadi Syekh tak baca sanad daripada siapa. Jadi dalam satu majlis tu ada seorang anak murid nak tahu, dia kata, Syekh baca hadis tadi tu ambil daripada siapa? Fulan daripada fulan betul. Kalau sanad dia ni ada orang-orang dia ni adalah orang-orang yang cukup syarat sehingga hadis ni jadi sahih ke, jadi apa, jadi hasan ke dan sebagainya. Aku nak Syekh sebut sanad-sanad ni daripada siapa. Syekh kata,
aku baca hadis ni hanya untuk pengajaran, nak ambil faham, ambil pengajaran daripada hadis tersebut je. Dak, dia kata aku nak tahu juga. Okey, malam esoklah aku cerita. Malam esok mari pula dia duduk depan sekali nak dengar tentang sanad ni. Kalau mu betul tu guru yang alim, mu boleh sebut sanad-sanad tu daripada siapa. Esok syekh kita dari fulan cerita. Daripada fulan ni orang ni. Last sekali lepas habis majlis dia kata kau puas hati tak? Oh, dia kata puas hati malam ni. Aku salin semua nama dia. Nama yang kau sebut tu daripada siapa aku salin semua. Syekh kata kau tahu tak nama tu nama siapa? Dia kata ini perawi hadis lah. Syekh kata ini nama penduduk kampung sini je. Nak sangat tu aku kata mu tak tahu. Kalau aku sebut pun mu tak tahu juga. Nak dalil. Kalau sebut dalil pun tak faham juga. Betul orang alim, orang yang mengajar untuk orang awam, dia tak sebut dalil pun. Sebab apa? Kalau sebut dalil pun tak tahu juga. Jadi kita mengaji untuk faham. Untuk faham. Mana sandaran dalil kita? Mufti. Orang awam dalil dia, tempat sandar dia mufti. Mufti kata boleh. Mufti kata tak boleh. Tu tempat sandar kita orang awam. Adapun orang yang berilmu, dia kena adalah sandaran dalil-dalil. Baik. Itu beza kita orang awam dengan orang yang berilmu. Baik. Sini orang yang jadi ketua, Allah Ta'ala cerita dia akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia. Baik. Erti ayat ni, ingkar mereka itu, yakni mereka yang kafir itu, yang menyesat yakni ketua, akan sesat, yakni kesesatan mereka itu, mereka pengikut yang mengikut jadi sesat. Maknanya ketua akan menafikan bahawa dialah yang menjadi sebab pengikut dia sesat. Tuan-tuan bayangkan ramai pengikut dia, golongan sisters in Islam, golongan liberal. Bayangkan kadang-kadang ketuanya orang Islam. Sisters in Islam ni dia punya ketua dia orang Islam. Bayangkan ajaran-ajaran sekularisme, pluralisme, nasionalisme, kapitalisme dan sebagainya tu. Semua tu kadang-kadang dibawa oleh orang yang muslim mukmin. Bayangkan orang duduk ikut ajaran-ajaran tersebut dan percaya pula pada ajaran tersebut. Tu di akhirat nanti orang ni akan dakwa ketua tersebut. Tapi ingat, ketua akan cuba untuk berlepas diri. Walaupun dia tak lepas lah. Cuma nak beritahunya kisah. Allah Ta'ala cerita usaha ketua tu nak melepaskan diri dia. Baik. Wara'awul azaba. Ni dia pelepah diri ni, wara'awul azab. Dan ketika melihat mereka itu, kenapa pakak duk pelepah diri ni? Ketika melihat mereka itu, mereka ketua dan pengikut tu, akan azab Allah. Pada masa mereka tengok azab Allah Ta'ala yang dahsyat tu, maka masing-masing pakak lepas diri, pakak nak lari daripada orang lain. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, akan menjadi musuh. Al-akhillah ni Khalil ni ibarat Khalil ni dua tangan yang kita selit antara celah dengan celah ni. Inilah keakraban Khalil. Karibnya ketika di dunia dulu Allah Ta'ala kata yauma idzin, pada hari tersebut ba'duhum li ba'din adu. Sebahagiannya akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Kecuali yang tak jadi musuh ni, persaudaraan yang dibina di atas takwa, kata Allah. Illal muttaqin. Orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa ni orang macam mana? Orang yang duduk dalam keadaan beringat, takut langgar perintah Allah Ta'ala, bimbang takut tak junjung perintah Allah Ta'ala. Orang yang bersahabat dengan orang yang macam ni selamat di akhirat nanti, kata Allah. Baik. Wa taqatta'at bihimul asbab.
wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat ni ataf kepada itabarra'a. Ataf kepada itabarra'a. Maknanya ayat ni itabarra'al ladzina tubi'u tu dia akan jadi ittaqatta'at bihimul asbab. Dia jadi gitu. Dan ingat ketika putus dengan mereka itu, mereka kafir tu, oleh segala asbab perhubungan yang antara mereka itu kafir tu pada dunia, apa benda yang putus ketika dunia tu, daripada tu bayan dia panggil rahim. Rahim yakni kerabat, yakni qarabah. Rahim tu maknanya hubungan rahim, ataupun kita panggil qarabah, kaum kerabat kita. Dan mawaddah, rahim tu lebih tepat lagi eja dia ialah tak ada ya. Rahim, rahamim je. Kalau rahim ada ya tu dia jadi sifat Tuhan pula. Rahim, silatur rahim, rahim rahamim. Daripada rahim yakni hubungan rahim, dan mawaddah yakni apa mawaddah tu? Mawaddah tu Arab, dia terjemuh dalam bahasa Melayu, yakni berkasih sayang. Pada hari tu, pada hari kiamat nanti, ketika di dunia dulu ada sahabat yang yang berbentuk kerabat kita, kaum kerabat, mak kita, ayah kita, tok tua kita dan sebagainya lah. Itu dipanggil ada hubungan kerabat dengan kita. Sama ada secara rahim ke ataupun persemendaan kan. Kemudian yang ada kasih sayang dengan kita, sahabat andai kita, ni sahabat semotor dengan kita, ni sahabat sememancing dengan kita, ni sahabat sekereta dengan kita. Tu banyaklah. Orang duduk buat grup-grup semua hari ni. Jom kita hujung minggu ni gimana? Lemang Toki. Set motor je, pergi makan lemang Toki je. Tu sahabat-sahabat berkasih sayang tu atas dunia tu. Boleh pergi ke mana-mana, satu grup dia. Satu basikal dia naik berpuluh-puluh kilometer dia naik. Tu kerana berkasih sayang atas dunia. Ingat di akhirat nanti kata Allah Ta'ala, hubungan-hubungan ni kata Allah taqatta'at. Ada yang putus hubungan tersebut. Sebab apa? Sebab masing-masing takut orang lain dakwa diri dia. Maknanya si A dakwa si B dakwa si A. Mong lajak aku dulu kenal basikal ni. Bila aku dah kenal basikal, nak kena beli baju basikal. Contoh ni tuan-tuan Satgi tuan-tuan terasa pula dia naik basikal. Bila aku kenal basikal tak boleh naik kalau tak guna baju basikal. Aku pun belilah baju basikal. Baju basikal punyalah seksi dan ketatnya. Aku tak seronok kalau naik basikal seorang-seorang. Nak bawa bini. Beli baju basikal untuk bini pula, masya-Allah. Berapa ramai orang hari ni jadi macam tu. Bila nak kayuh basikal, asalnya nak beriadah je, tapi langgar perintah Allah Ta'ala. Tu ingat tu, sahabat-sahabat di akhirat, di dunia kita bersahabat molek-molek, duduk molek-molek, sukaria dengan mereka. Di akhirat mereka akan akan dakwa kita. Masing-masing akan mendakwa. Baik. Wa qala alladzina taba'u, dan berkata oleh segala orang yang mengikut, dan berkata oleh segala orang yang mengikut. Ni Allah Ta'ala nak cerita ni benda yang akan berlaku di akhirat. Tapi Allah Ta'ala kata dan berkata, ataupun dan telah berkata. Qala ni fi'il madhi. Orang ngaji bahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala guna fi'il madhi? Ceritanya cerita akan datang. Benda akan berlaku di akhirat. Ni dia panggil guna fi'il madhi untuk benda yang akan berlaku tu, untuk menunjukkan peristiwa tu benda pasti berlaku. Nak tunjuk li tahaqquqil wuqu', nak tunjuk peristiwa ni adalah peristiwa yang pasti berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan lafaz madhi. Patutnya Allah Ta'ala guna wa yaqulul ladzina taba'u. Guna fi'il mudhari' lah. Akan datang nanti, akan ada orang yang berkata gian. Tapi dak, Allah Ta'ala guna wa qalal ladzina taba'u, guna fi'il madhi. Dan telah berkata oleh segala orang yang mengikut.
Bila ketua lari, bila ketua pelepah diri, maka yang jadi pengikut ni pula macam mana keadaan dia? Berkatalah sekalian orang yang mengikut, lau anna lana karratan, jika bahawa boleh bagi kami itu kembali kepada dunia. Tu angan-angan dipanggil, angan-angan yang mustahil pada adat. Angan-angan yang mustahil pada adat. Lau ni diguna untuk tamanni. Lau ni diguna untuk tamanni. Serupa dengan laita. Orang mengaji balaghah dia ada bab tamanni. Satu bab nama dia babut tamanni. Uslub insya'i, di bawah tajuk uslub insya'i tu dia ada pecah pula kepada 10. Talabi dengan ghairu talabi. Kemudian saya nak ceritanya ialah satu daripada itu adalah litamanni. Tamanni ni cita-cita yang mustahil berlaku. Mustahil berlaku tu mustahil pada adat, tidak mustahil pada akal. Pada akal tak mustahil. Allah Ta'ala boleh tak kembalikan orang yang tua ke usia muda? Pada akal boleh terima, boleh. Tapi pada adat mustahil lah berlakunya. Jadi tamanni ni guna untuk apa? Untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil berlaku. Sebagaimana syair Arab guna, laitas syababu ya'udu yauman. Alangkah baiknya kalau waktu muda boleh balik semula pada kita walau sehari. Nak buat apa tu waktu muda tu? Aku nak beritahu, fa akhbirhu bima fa'alal mashibu, tu kata penyair. Aku nak beritahu kepada tua apa yang tua buat bila kita dah berada di usia tua. Maknanya apa yang tua akan lakukan pada tubuh kita ni. Kita akan jadi orang yang sakit situ sini, sakit belakang, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam jenis sakit lah mari bila tua. Kemudian makan pun tak lalu, badan pun tak gagah dah. Tu bila tua mari. Aku kalau boleh nak bagi tahu kepada muda, tua mari bila dia datang, ni benda-benda ni akan berlaku. Tapi dia buat dalam bentuk laitan lah. Sebab apa? Mustahil pada adat orang yang dah sampai ke usia tua nak patah balik ke usia muda walau yauman, walau sehari. Yauman ni dia mari dalam bentuk nakirah. Walaupun sehari tu tak penuh pun tak apalah. Sehari tu singkat macam mana pun tak apalah. Tolong buat mari sekejap pun tak apalah. Waktu muda tu aku nak cerita. Yang tua ni menyebabkan engkau jadi rasa begini. Jadi bila kau dah tahu tua nanti begini keadaan dia, maka gunalah waktu muda tu sebaik-baiknya. Nak mengaji waktu muda, nak ibadat waktu muda. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kan, orang yang Allah Ta'ala kasih ni ialah orang tua yang beribadat. Tapi yang lebih Allah Ta'ala kasih ialah orang muda yang duduk dalam keadaan beribadat. Sebab apa? Sebab wali orang muda dia tak duduk dalam ibadat. Orang tua sebab dia berasa dekat dengan kubur, sebab tu dia duduk dalam ibadat. Tapi orang muda boleh duduk dalam ibadat ni sangat-sangat orang yang kata apa? Orang sangat-sangat baik, sangat-sangat tekun dalam beribadat. Tu orang muda yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ni pun serupa. Makna tamanni. Lau anna lana karratan. Kalau kita nak terjemah dengan makna tamanni, kalau-kalaulah gitu. Kalau-kalaulah boleh bagi kami ni kembali kepada dunia. Minta nak balik semula ke dunia. Apa mustahil lah pada adat bila dah mati dah nak balik semula ke dunia. Lau anna lana karratan, dalam ayat lain ke Allah Ta'ala sebut hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Kata Allah Ta'ala apabila seseorang itu sampai kematiannya, maka orang yang nak mati itu akan kata qala rabbirji'un, tolonglah ya Allah kembalikan walau seketika. Kembalikan walau seketika. Lepas tu tujuan apa nak kembali walau seketika tu? La'alli a'malu salihah. Satu benda yang disebut. Orang yang nak mati ni Allah Ta'ala cerita ni. Bukan siapa-siapa yang dah mati balik cerita, tidak. Allah Ta'ala sendiri cerita.
Orang yang nak mati, bila dia mati, itulah benda yang dia duk minta dengan Allah Ta'ala. Tolonglah bagi peluang aku balik semula. Nak buat apa balik semula ni? La'alli a'malu salihah. Aku nak beramal soleh. Saya ingat masa Babozik kupah ayat ni. Dia cerita berkenaan dengan amal soleh. Maknanya itu sahaja satu-satunya yang laku di akhirat. Amal soleh. Lepas tu bila sebut amal soleh satu mesti ada niat yang betul. Yang kedua mesti ittiba'. Itu baru cukup syarat soleh. Kalau tak niat betul, walaupun turut Nabi, tak jadi amal soleh. Walaupun niat betul, tak turut Nabi, tak jadi amal soleh juga. Kena ada dua-dua sekali, baru jadi amal soleh. Lepas tu bak turut Nabi tu bahas pula lah. Jangan duk ingat apa yang Nabi buat tu sajalah yang apa dikira sebagai ikut Nabi. Yang mana Nabi tak buat tu, semua tu bid'ah belaka dak lagi tu. Tu bahasan lain lah pula. Cuma nak sebutnya syarat dia mesti gitu. Satu ittiba', yang keduanya mesti niat yang betul. Pas kita duk semayan dah, niat betul ke tidak lagi? Kita duk mengajar ni nak bawa manusia kepada Allah ke ataupun nak bawa manusia kepada kita? Nak suruh orang kenal Allah ke nak suruh orang kenal kita? Dalam kita duk mengajar. Gi mengajar rata-rata, orang panggil je gi mengajar. Masjid tu, surau ni, madrasah ni dan sebagainya. Ajak orang cakap tentang agama. Nak suruh orang kenal agama, kenal Allah ke? Ataupun nak suruh orang kenal diri kita? Tu. Kadang-kadang nak suruh kenal diri tu benda tersembunyi ya. Benda yang tak nampak. Kita duk berasa duk mengajar ayat Quran ni. Duk mengajar ayat Quran, duk mengajar hadis, duk mengajar fiqh, duk mengajar tasawuf, duk mengajar macam-macam benda kita ajar pada orang. Padahal adalah hati duk niat nak suruh orang kenal kita. Tu mengajak orang bukan pada Allah salah. Tu hanya orang mengajarlah tahu niat dia. Cuma nak sebutnya, nak suruh jadi amal soleh mesti dua. Satu mesti betul dengan apa yang Nabi ajar, yang keduanya mesti niat terbetul. Barulah dia jadi amal soleh. Kalau tidak dia jadi adat kebiasaan je. Macam apa? Macam kita berhenti. Kita berhenti di masjid waktu hujan. Ada orang ramai berhenti di masjid. Duduk berteduh di masjid. Ada orang duduk berteduh di masjid hanya memang tunggu hujan berhenti. Itu adat kebiasaan. Tengok pagar masjid buka, masuk, berhenti duduk di tangga masjid, bawah garas masjid. Ada orang yang berhenti duduk atas masjid, dia pun niat iktikaf, jadi ibadat pada dia. So yang membezakan antara adat dan ibadat tu adalah niat. Ada orang kayuh basikal, nak suruh cantik badan dia. Nak suruh cantik tubuh, nak suruh cantik badan. Ada orang kayuh basikal sebab apa? Nak merapatkan ukhuwah, nak suruh anak dengan apa? Dengan ayah rapat, nak suruh anak mesra dengan ayah, dengan mak, nak suruh anak kenal alam luar, nak suruh anak pandai berkomunikasi dengan alam luar. Banyak lagi niat-niat soleh yang lain. Tu, kalau kita kayuh basikal nak suruh kita saja jadi comel tubuh badan, takut-takut bimbang-bimbang tak jadi ibadat. Tu ada syair sebut tu, tutabbibu jismakal fani liyabqa. Muduk perelok tubuh badan kamu, jasad kamu yang fana tu, yang akan hancur tu, supaya apa? Supaya dia kekal boleh duduk lama tu kat langit. Lepas tu, padahal dalam masa yang sama kau lupa, tutabbibu jismakal fani liyabqa wa tatruka qalbakal baqi marida. Dalam masa yang sama mu terlupa nak baiki, nak betul hati kamu, yang mana hati inilah yang akan kekal pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang datang menghadap Allah Taala dalam keadaan sejahtera. Tu jadi nak suruh selamat, maka kena jadikan seluruh hidup kita ni biar boleh jadi amal soleh. Duduk depan TV, sofa, duduk dengan bini, bukan niat nak tengok TV semata-mata, bukan niat nak dapat info semata-mata, tapi sebab nak suruh rapat hubungan suami isteri, sebab nak menggembirakan hati hamba Allah Ta'ala yang lain. Boleh pahala kita duduk buat dengan dia. Sebab tu rukun tasawuf Quran tak tinggal. Kalau duk bergaduh lagi laki bini, tasawuf kok mana? Dalam Quran tak pernah ajar bergaduh.
Dalam Quran tak pernah ajar bergaduh dengan sesiapa, apatah lagi dengan isteri, dengan anak-anak. Nabi sebut dalam hadis, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan pada kamu dengan perempuan ni buat baik-baik, buat elok-elok. Dia duk bergaduh laki bini, tasawuf kok mana ngaji gitu. Bab tu tasawuf ni, orang yang tasawuf benar, Quran tak tinggal, hadis tak tinggal. Apa yang ada dalam Quran itu tasawuf, apa yang ada dalam hadis itu tasawuf. Jadi duduk dengan bini tu niat nak menggembirakan hati dia. Pahala boleh pada kita. Sambil-sambil duduk tengok info ada dalam TV dan sebagainya. Dengan anak bersembang-sembang dengan anak, nak suruh apa? Nak suruh anak jadi orang yang baik, nak suruh anak dekat dengan kita, nak suruh menggembirakan hati anak dan sebagainya. Semua tu niat-niat yang soleh. Jadi amal soleh. Siapa lagi nak bawa anak bini kita ke syurga kalau tidak kita yang bawa mula-mula sekali. Baik. Jadi orang yang nak meninggal tu diminta supaya balik, la'alli a'malu salihan fima taraktu, apa yang dah aku tinggal dulu, kata Allah Taala. Allah Taala kata kalla. Kalla ni maknanya jawapan yang sangat-sangat tegas, tak ada jalan langsung. Tak ada jalan langsung. Aku tak bagi peluang dah lepas ni. Kalla. Ini sifat qahar Allah, sifat jabbar Allah Taala. Kalla. Allah Taala kata tidak sama sekali. Innaha kalimatun, kalimah ni kata Allah Taala, huwa qailuha, dia duk sebut minta nak balik ke dunia, mantap nak balik ke dunia. Kalau aku bagi dia balik ke dunia, tak beramal-amal soleh pun, balik semula pada perangai asal dia ya. Bahkan Allah Taala kata wa min waraihim barzakhun, depan mereka ada barzakh, kata Allah. Barzakh ni hadis, penghalang, pendinding antara alam dunia dengan alam akhirat. So barzakh ni adalah satu alam yang mendinding antara akhirat dengan dunia. Bila kita dah masuk ke alam barzakh, nak patah balik tak boleh lah. Sebab dia ibarat seperti dinding, tembok. Nak pergi ke akhirat, nak pergi ke mahsyar tu pun tak boleh juga. Sebab apa? Ada dinding lagi. Tu barzakh. Sebab tu tak boleh patah balik dah. Sebab tu mustahil minta nak patah balik ni. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Isyak dah. Berarti situ dia. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ni ayat pengikut pula, jawab kepada apa? Jawab kepada ketua tadi setelah ketua berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia. Situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.